Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 77 baris 11 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka tiada dapat sampai kepada syurga itu melainkan menanti di atas sirat mustaqim. Dan sirat itu titian yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sirat. Jadi sirat adalah salah satu daripada perkara yang wajib diimani oleh setiap mukallaf. Sirat itulah jalan untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan untuk sampai ke syurga namanya sirat. Dan di bawah sirat itu terdapat neraka-neraka yang 7. Neraka orang Islam satu saja, baki hak lain semuanya untuk orang kafir. Maka dia kata, maka tiada dapat sampai, yakni oleh seseorang, kepada syurga itu melainkan menanti di atas sirat. Dia kata menanti, la'allah sawabnya meniti. Meniti ni makna lalu lah. Kalau menanti makna tunggu. Kalau ni sebuah kita lah, bahasa kitanya. Kalau menanti tu makna tunggu di atas sirat. Jadi bukannya nak sampai ke syurga tu tunggu di atas sirat, tapi meniti titian sirat. Situ. Kita jalan ke sirat tu untuk sampai ke syurga. Tu baru masuk sampai syurga. Kalau menanti pah cerah tak sampai. Tunggu duduk situ. La'allah sawab lah begitu. Dan sirat itu, sirat tu lah yang panjang tu, titian yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni neraka Jahannam yang umum. Sebab kita kata neraka Jahannam tu ada dua, neraka Jahannam umum, neraka Jahannam khusus. Neraka Jahannam khusus adalah untuk orang Islam sahaja. Neraka Jahannam umum ialah merangkumi seluruh puak-puak kafir ataupun Islam yang masuk neraka. Jadi semua neraka ada di bawah sirat belaka. Sama ada neraka untuk orang Islam sahaja ataupun neraka untuk orang kafir sekali. Semuanya ada di bawah sirat. Kemudian dia kata, maka mana tadi? Adalah perjalanan sirat itu 3,000 tahun. 3,000 tahun sahaja atas satu pandangan. 3,000 tahun tu lama lah. Kita hidup atas dunia 80 tahun pun, Allah, susah nak habis. Tak sampai 100 lagi. Ni 3,000. Jadi maknanya kita perlu bekalan iman dan kesempurnaan iman untuk melintasi sirat.
yang beribu-ribu tahun. Dan pastinya 3,000 tahun yang di akhirat ni tidak sama dengan 3,000 tahun dunia. Dia lebih lama berbanding tahun dunia. Lama lagu mana tu nanti akan datang kita tahulah. Setengah kata 3,000. 3,000 tahun. Kata setengah, yakni setengah ulama 15,000 tahun. Lagi lama. 5 kali ganda. 15,000 tahun. Kalau kita orang yang muflis pahala, orang yang banyak dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah, maka dia akan meniti beberapa tahun kemudian tenggelam dalam neraka. Jatuh. Kalau orang kafir memang jatuh dah pada awal. Tu tak payah meniti panjang dah, meniti sekejap jatuh dah. Tu orang kafir. Kerana orang kafir dia jalan dalam keadaan gelap gelita, tidak ada cahaya iman. Sirat ni dia akan menggunakan cahaya iman ketika orang tu nak melintas sirat, kerana sirat tu gelap. Gelap dengan apa? Gelap dengan neraka yang berwarna hitam. Neraka ni dibakar beribu-ribu tahun sehingga dia menjadi hitam. Jadi sirat yang berada di bawahnya neraka tu jadi hitam gelap habis. Satu tempat macam kita tutup lampu lah. Tutup lampu gelap habis. Yang mana asalnya neraka tu warna biru, kemudian dibakar jadi warna merah, kemudian bakar lagi sampai hitam. Warna dia tu warna hitam. Sampai sekarang ada. Cuma tak ada penghuni lagi lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka atas kata yang pertama, yakni atas pendapat yang pertama kata 3,000 tahun tu, maka 1,000 tahun naik dan 1,000 tahun pedaratan. Pedaratan ni makna inilah lurus. Dan 5,000 tahun turun. Betul tak tu? Langkau. Dan 1,000 tahun turun. Tu pelik tu, tiba-tiba 5,000. 1,000 tahun naik, 1,000 tahun mendatar, 1,000 tahun turun. Hak tu 3,000 tahun atas pandangan yang pertama. Hak tu lah cara kita naik sirat. Jadi sirat ni tak straight belakang lah, ada naik, mendatar dan turun. Maka atas qaul yang kedua, qaul kedua kata 15,000 tahun. Maka lagu mana titian sirat dia? Dia kata 5,000 tahun naik dan 5,000 tahun pedaratan dan 5,000 tahun turun. Itu 15,000. 5,000 naik, 5,000 mendatar, 5,000 turun. Itu untuk pandangan yang kedua yang mengatakan 15,000 tahun. Maka atas qaul tadi 5,000 tahun. Dan ada padanya pada sirat itu 7 aqabat. 7 checkpoint lah bahasa kita. 7 aqabah. 7 rintangan. 7 checkpoint yang akan ditanya. Yakni apa aqabat tu? Yakni tempat. Tempat apa dia? Tempat checkpoint lah. Tu kata kita lah. Ada rintangan sekatan, roadblock. 7 kali roadblock waktu kita meniti beribu-ribu tahun sirat tu. Kalau tak lepas roadblock tu, jatuh neraka. Roadblock tu apa? Itu tanyalah berkaitan dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Sembahyangnya, taharahnya, bersuci, iknipah, batu haji, umrah, zakat, puasa, akidah, benda yang dizalimi, semua ditanya habis. Setiap satu daripada roadblock itu. Kalau tak lepas, masuk neraka. Goodbye. Gitu. Maka Jibril pada awalnya, Jibril hak awal-awal yang akan tanya. Checkpoint itu ada 7. Yang berada di awal tu adalah Jibril alaihissalam. Dia yang akan tanya. Dan Mikail pada tengah sirat. Tengah-tengah sirat pula. Maka ditanya pula oleh malaikat Mikail. Malaikat Mikail lah malaikat yang memberi rezeki. Ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk memberi rezeki. Hujannya, makan minumnya, tumbuh padi ke apa, semua jenis rezeki dia punya urusan. Malaikat Mikail.
Bertanya keduanya, kedua malaikat Jibril dan Mikail, segala manusia. Mereka berdua akan tanya ketika checkpoint di Sirat itu. Tanya tentang apa? Daripada umur mereka itu manusia, apa dikerjakan daripada taat. Apa yang dia buat ketaatan di atas dunia. Ini sebahagian riwayat lah. Sebahagian riwayat lain yang ada pandangan yang kata 21,000 tahun. Itu pandangan yang tak disebut di sini. Pandangan Al-Imam Ibn Arabi 21,000 tahun. Yang mana setiap checkpoint itu akan bertanya tentang akidah, kemudian sembahyang, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji umrah, kemudian bab taharah, kemudian bab perkara yang dizalimi oleh orang lain ataupun dia menzalimi orang lain. 7 benda. Itu 21,000 tahun. Kemudian 21,000 tahun pula, kalau atas pandangan 21,000 tahun, maka 1,000 tahun menaik, 1,000 tahun mendatang, 1,000 tahun menurun. Satu pertanyaan. Yang pertama akidah lah. Akidah akidah bermasalah. Lepas 3,000 tahun penat-penat daki Siratul Mustaqim tu jatuh gitu saja. Kalau akidah dia akidah fasiq. Akidah yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia tidak diampuni Allah Ta'ala, maka dia tu hukum dia masuk neraka dengan izin Allah Ta'ala. Lepas akidah, lepas naik lagi 3,000 tahun. 1,000 tahun naik, 1,000 tahun mendatang, 1,000 tahun turun. Checkpoint kedua tanya tentang sembahyang. Mu buat sembahyang ni dengan ilmu ke dengan jahil? Mari belajar ke buat sembahyang ni? Sembahyang dalam keadaan belajar ke tak belajar? Tak belajar, ikut orang saja. Tak sah dah. Jatuh aku. Aku belajar dulu bati musolli. Mari. Bati musolli hari Jumaat Surau Jati aku baca, aku belajar, aku memperbetulkan sembahyang aku kat situ lah. Yang tak sah aku qada balik, yang sah aku berutulkan lagi. Kemah. Lepas. Yang tak qada aku qada dah. Ataupun tak sempat qada tapi aku azam dah nak qada. Selesai. Masuk checkpoint seterusnya. 3,000 tahun pula. Lepas 3,000 tahun, 1,000 naik, 1,000 mendatang, 1,000 turun, tanya pula tentang zakat. Zakat ataupun puasa. Ikutlah rukun Islam yang mana dulu? Khilaf. Puasa dulu ke zakat dulu? Jadi kalau puasa Ramadan. Puasa Ramadan cukup ke tak? Kalau tak cukup dah qada ke tak? Kalau lompat tahun dah bayar fidyah ke tak? Lepas. Tak lepas masuk neraka. Itu. Dah berapa ribu tu? 3,000 akidah, 3,000 sembahyang, 3,000 puasa. 9,000. Tiba-tiba puasa tak lengkap. Jatuh itu. Lepas tu kalau dah lepas 3,000 lagi pula. 1,000 tahun naik, 1,000 tahun mendatang, 1,000 tahun menurun. Lepas tu tanya tentang zakat pula. Bayar zakat ke tak hak wajib ni? Zakat fitrah, zakat harta, zakat lembu, zakat kambing, zakat emas, zakat perak. Macam zakat lah. Bayar belaka dah. Bayar belaka. Lepas. Tak bayar lagi. Jatuh neraka. Masuk pula 3,000 tahun yang seterusnya, bertanya tentang haji umrah pula. Pergi dah haji? Pergi haji. Lepas tu sah dah haji tu? Sah. Alhamdulillah. Teruskan perjalanan. Tak sah, ada yang tak betul. Sebab dia tak pergi belajar, tak pergi kursus haji. Menyebabkan batal haji dia. Dia mati dalam keadaan berihram. Dalam keadaan dia telah buat pelanggaran ketika ihram. Sebab dulu dia ingat tahalul tu sudah selesai dah. Rupanya tak selesai. Tak sah hak sebelumnya. Mana nak sahnya hak tahalul tu? Aku tak selesai. Dosa pula. Jatuh neraka. Dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak ampun. Tu. Ataupun kalau dia tu mampu pergi haji, dia malah pergi haji. Penuh pula. Lepas tu kalau lepas 3,000 tahun pula. 3,000 tahun seterusnya. Lepas pada tu berkaitan dengan taharah, bersuci pula. Dari sudut wuduknya, mandi wajibnya, dari sudut haid suci nifas. Tu kira belakang tak lepas jatuh pula. Lepas teruskan 3,000 yang terakhir. Lepas 3,000 terakhir, checkpoint terakhir, dia bertanya pula berkaitan dengan orang yang pernah dia zalim. Ada lah atas dunia ni orang yang pernah zalim. Ada. Dia minta tutup hak. Lepas tutup hak tu tak ada pahala banyak. Pahala sikit je tinggal. Dosa banyak lagi. Jatuh neraka. Tu. Jadi orang yang meniti sirat kadang-kadang dipanggil semula ke mauqif.
kerana ada masalah hutang orang lain, iaitu menzalimi orang lain. Lepas dah tak ada orang yang pernah dizalimi, ataupun dah lepas habis dah, pahala masih banyak lagi, masuklah syurga. Baru masuk syurga 21,000 tahun. Tu atas pandangan yang kata 21,000 tahun. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dia akan bertanya berkaitan umur mereka itu, apa dikerjakan daripada taat atau daripada maksiat. Mau kerja maksiat banyak ke taat banyak? Taat banyak masuk syurga, maksiat banyak masuk neraka kalau Allah Ta'ala tidak ampun. Dan daripada muda mereka itu manusia daripada apa yang engkau binasakan. Muda kan? Betul kan? Betul kan? Muda ni masa muda lah. Masa waktu muda, waktu kuat ni, mu ada buat dak benda-benda yang membinasakan makhluk. Sama ada bumi ke orang ke manusia ke menzalimi orang ke. Ada ke tak? Dia akan tanya. Dan daripada amalnya amal seorang, apa yang engkau kerjakan? Mu buat amal apa? Amal ni asalnya amal bahasa Arab. Amal ni makna kerja dalam bahasa Arab. Cuma makruhnya bila kata amal ni perbuatan baik lah. Biasa gitulah. Amal soleh, amal yang tidak soleh. Amal soleh, amal yang baik. Amal yang tidak soleh, amal yang tidak baik. Dan daripada hartanya harta seorang, daripada mana engkau usahakan, mu dapat duit ni daripada mana? Kerja haram ke kerja halal? Kalau kerja halal pula ada syubhat ke tidak? Ada syubhat ataupun tidak? Ada syubhat, ambil juga duit itu. Kau dia tak sah. Jadi apa? Jadi apa dah? Dia makan harta syubhat. Nabi SAW kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggallah engkau perkara yang engkau ragui kepada perkara yang engkau tidak ragui. Suruh tinggal syubhat. Syubhat ni halal tidak, haram pun tidak. Tengah-tengah syubhat lah. Kalaulah harta dia itu bercampur dengan yang haram, maka automatik harta dia lebih kepada haram. Idza ghulibal halal wal haram, idza dumina al halal wal haram, ghulibal haram. Apabila dicampur antara halal dengan haram, maka lebih banyak menang ke arah haram. Tu kaedah dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau kerja tu kerja elok-elok lah. Saya buat benda-benda syubhat yang menyebabkan kita dapat gaji yang sama. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kepada apa engkau menafkahkan harta tu, mu beri ke siapa? Beri ke judi ke? Tikar nombor ekor ke? Arak ke? Nafkah keluarga ke? Membiayai makanan sendiri yang halal ke? Kok mana? Harta tu dihabiskan. Kalau ada harta kita dihabiskan kepada infak, kepada keluarga, anak isteri, selesai. Kalau ke arah yang haram dan syubhat, kenalah pula hitung Allah Ta'ala. Dan diluaskan jalannya, jalan sirat. Diluaskan jalannya dan dihaluskan dia kan jalan sirat itu dengan sekira-kira luas nurnya nur seorang, dan picik nurnya nur seorang. Picik ni kecil, sikit. Jadi sirat itu kita kata dia lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Jadi halus tu, tiba-tiba orang yang lalu tu ada kalanya nampak terlalu sempit, ada kalanya nampak terlalu luas. Berdasarkan nur cahaya iman yang Allah Ta'ala berikan. Kalau dia tu orang yang beriman dan beramal soleh yang banyak, maka cahaya dia akan terang seterang-terangnya. Mudah dia jalan lah. Dan orang yang di hadapan dan orang yang di belakangnya tidak akan menumpang cahaya dia. Tidak akan boleh menumpang cahaya orang lain. Walaupun seterang matahari pun. Untuk dia saja. Ada orang yang iman dia separuh, kelengkapan, kesempurnaan iman dia separuh. Separuh je lah cahaya dia. Lambat sikit daripada orang yang cahaya macam penuh tadi. Ada orang iman dia sikit saja. Sehingga kan di tapak kaki dia tu, semuanya badan dia gelap belaka, kecuali di kaki dia itu ibu jari dia saja menyala cahaya. Lepas menyala, katuk balik. Lepas tu nyala balik, katuk balik. Nyala balik, katuk balik. Tu sekurang-kurang iman.
Waktu dia bercahaya, dia jalan. Waktu gelap, dia berhenti. Waktu bercahaya, dia jalan. Waktu gelap, dia berhenti. Cahaya pun sebesar ibu jari kaki. Kecil lah. Jadi jalan slow. Itu berdasarkan amalan dan kesempurnaan iman seseorang di atas dunia. Maka kerana inilah halus ia sirat pada satu kaum, pada satu puak yang tiada nur sekali-kali. Orang kafir. Orang kafir tak ada nur. Dia tak ada cahaya, maka dia nampak halus je. Dia nampak betul-betul halus, sehalus satu urat benang. Dan setajam-tajamnya seperti tajam pedang. Jadi susah nak lalu. Maka bagi mereka itu iaitu mereka itu tu orang kafir. Orang kafir lah mereka tu. Maka gugurlah kepadanya kepada sirat. Betul itu aja. Betul kan? Kaum yang tiada nur sekali-kali bagi mereka itu iaitu orang kafir. Maka gugurlah kepadanya kepada sirat. Yang ni gugur jatuh. Jatuh sirat. Jatuh sirat. Lepas tak cukup nur, nak jalan pun tak boleh, jatuhlah. Bila jatuh tersadung, masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga masa yang dikehendaki Allah tiada dimaafkan daripadanya daripada orang kafir. Tapi kalau orang kafir ni memang kekal neraka Allah, tak akan balik semula. Kecuali orang fasik lah. Orang fasik dia jatuh juga, tapi lepas bakar neraka dia akan masuk semula syurga. Tapi lepas dibakar beribu-ribu tahun lah. Lama lah kena bakar tu. Tu Maka kata setengah ulama, maka ditanya pada tiap-tiap Aqabah itu. Selesai dah. Ni setengah ulama kata, ada riwayat lain kata Aqabah ataupun checkpoint tadi tu tanya benda apa? Dia tanya benda ni. Kata setengah ulama, maka ditanya pada tiap-tiap Aqabah itu, tiap-tiap roadblock itu, tiap-tiap checkpoint itu. Maka pada Aqabah yang pertama ditanya daripada imannya, iman seorang. Hak ni yang kita sebut tadi lah. Dia pusing balik lah. Hak tadi berkaitan umur dah, amal lah, umur lah, harta lah. Tu jenis peseng riwayat pertama, ni riwayat kedua. Dia tanya tentang iman. Jadi akidah kita kalau bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Allah Ta'ala tak ampun, jatuh lah. Habis. Tu kena sungguh ngaji akidah Kena sungguh ngaji akidah ni supaya tahu sungguh kenal Tuhan. Tu. Jika benar ia seorang, yang ni benar keimanan dia pada Allah Ta'ala dan Rasul tu, tak ada yang silap, tak ada yang fasik, tidak ada yang kafir, maka lalulah kepada yang kedua. Checkpoint kedua pula 3000 tahun. Maka ditanya pada yang keduanya itu daripada sembahyang. Sembahyang 5 waktu cukup ke tak? Sembahyang tu sah ke tak? Ada tak qada yang sudah diqada? Ada tak qada yang belum diqada? Tanya habis lah. Rapat dinding start daripada balik sampai mati. Adakah sembahyang dia tu cukup atau sembahyang dia tu tak cukup? Maka jika sempurna, yakni sempurna sembahyang, maka lalulah kepada yang ketiga. Yang ketiga pula lah 3000 tahun pula. Tahun yang ke-7000, tahun yang ke-8000, tahun ke-9000. Ditanya pula benda yang ketiga, maka ditanyalah daripada zakat. Zakat pula. Zakat fitrah bayar kedok tiap tahun. Zakat harta bayar kedok. Ada harta banyak tu kat bank tu tak bayar zakat. Kena gitu. Lepas tu yang tahun-tahun sebelumnya tak bayar tu, qada lah bayar. Tu lah. Suruh pergi pejabat urus zakat, dia kira selesai. Maka jika sempurna zakat tu, maka lalulah kepada yang keempat, 3000 tahun pula. Tahun yang ke-10,000, yang ke-11, yang ke-12,000. Maka ditanyalah daripada puasa. Ni kalau yang kata-kata 10,000, 11,000, 12,000 tu atas pandangan kata 21,000 tahun lah. Maka ditanya daripada puasa. Pada yang keempatnya, yang keempat, checkpoint yang keempat tu ditanya berkaitan puasa. Puasa lengkap ke tak Ramadan tu? Kalau tak lengkap, qada ke tak? Kalau qada tu bila tu? Lepas daripada Ramadan ke atau tahun depan punya Ramadan baru qada? Kalau tahun depan lompat tahun, kena bayar fidyah pula, bayar ke tak?
Tu Maka jika sempurna, maka lalu ia seorang kepada yang kelima, Aqabah yang kelima, roadblock yang kelima, checkpoint yang kelima, 3000 tahun pula. Maka ditanya pula pada yang kelima daripada haji dan umrah. Haji umrah mampu tak buat? Mampu. Gi tak gi, jatuh dia. Mampu gi umrah haji tak gi. Umrah wajib, haji wajib. Dalam mazhab Syafi'i dua-dua ni wajib seumur hidup sekali. Kalau mazhab lain haji saja wajib, umrah sunat. Maka jika didatangkan keduanya, kedua haji umrah, kalau dia buat, datang ni mana buat? Ya'ti bihima. Seseorang mendatangkan kedua-duanya. Apa mendatangkan? Iaitu melakukan, melaksanakan haji umrah dengan sempurna, maka lalulah kepada yang keenam. Checkpoint yang second last. Maka ditanya padanya pada checkpoint yang keenam tu daripada tuhur, daripada hadas, bersuci daripada hadas. Mu suci daripada hadas tu, gedok dulu tu. Istibrak gedok dulu tu, deheng gedok dulu tu. Bersuci gedok dulu tu. Berkaitan haid nifas, tahu kira gedok dulu tu. Kalau tak tahu bab haid nifas, boleh jadi dia sembahyang dalam keadaan dia haid. Boleh jadi dia tak semayang dalam keadaan dia tidak ada haid. Sebab dia keluar darah belum tentu haid lah kau. Kalau keluar darah melebihi had dia, maka dia ada hukum yang tersendiri. Ada hukum namanya istihadah. Bukan semua keluar darah itu haid lah kau. Kalau keluar setahun tak semayang. Gila. Dia ada hukum-hukum yang khas. Kalau tak tahu, maka boleh jadi dia sembahyang dalam keadaan hukum dia haram kerana haid, disangkanya istihadah. Boleh jadi dia sembahyang boleh jadi dia tak sembahyang dalam keadaan dia wajib sembahyang kerana pada waktu itu darahnya istihadah. Maka dia tak tahu kira, tak sembahyang benda yang patut sembahyang. Sembahyang benda yang patut tak sembahyang. Jadi haram laku dua-dua tu. Sembahyang salah sebab dia haid, tak sembahyang salah sebab dia istihadah. Jadi kena tahu bab suci tu. Jadi yang tanya checkpoint yang ke-7. Checkpoint ke-7 pula. Checkpoint ke-6. Maka dia kata, maka jika didatang dengan sempurna, maka lalulah kepada yang ke-7. Yang terakhir lah. 3000 tahun terakhir. Maka ditanyalah daripada munzalim. Yakni siapa-siapa yang dia munzalim ke orang lain. Siapa-siapa yang dia zalim ke orang lain, maka dia kena jatuh huluk neraka. Nak sampai dah syurga. Dia pernah buat zalim ke orang sekali saja, tak dimaaf Tuhan, jatuh neraka. Maka jika tiada ia seorang menzalimkan seorang, maka lalu ia seorang kepada syurga. Selamat dia. Masuk syurga selama-lamanya. Kekal dalam neraka pula. Kekal dalam syurga selama-lamanya. Ini disebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Dan ditambah dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi itu, dia kata bagi siapa-siapa yang istiqamah dalam sembahyang berjemaah kalau tidak ada uzur, maka dia tu akan menjadikan masjid-masjid dan surau-surau ketika sembahyang tu jadi kapal untuk dia belayar masuk syurga. Tu sebahagian katalah. Tapi tak lepas juga dengan tanya ni. Dan jikalau adalah taksir, cuai pada suatu daripadanya daripada 7 benda tadi, dihisabkan atas tiap-tiap Aqabah itu 1000 tahun. Allah. Kalau tak lengkap dia cuai, maka Allah Ta'ala akan cek betul-betul, hisab sungguh tiap-tiap benda yang ditanya tadi 1000 tahun. Lamanya. Macam orang polis lah roadblocknya, lepas roadblock dia tahan tu, dia tanya dulu benda-benda. Orang lain sampai dah rumah, kita duduk situ, dia tanya benda-benda. Duduk kena hisap dengan road polis. Ini hisap dengan Allah Ta'ala 1000 tahun. Hingga dikehendaki Allah menghukumkan padanya pada orang tu. Tengoklah kalau Allah Ta'ala ampun, dia jalan lah. Kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Itu ya. Maka pertamanya daripada orang banyak, orang yang lalu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang pertama yang akan sampai di pintu syurga, sampai tengok di belakang, tengok umat dia masuk syurga kedua. Dia paling pertama awal
berada di pintu syurga. Dia Nabi SAW paling cepat lah. Dia orang pertama duk tunggu. Umat dia tu nak tengok siapa yang masuk syurga tu. Dan sertanya serta Nabi SAW tu umatnya umat Nabi SAW. Ni buntung jadi umat Nabi. Nabi Isa AS minta jadi umat Nabi. Nabi Musa AS minta jadi umat Nabi. Tapi yang dimakbulkan doa Nabi Isa sahaja, Nabi Musa tak. Sebab tu Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai umat Nabi SAW, bukan sebagai Rasul yang baru. Bukan. Lepas pada umat kita, umat Nabi SAW dihisap, kemudian Isa. Dia ikut turutan 25 Rasul ke belakang. Maka yang paling akhir sekali Nabi Adam lah. Paling akhir, sangat-sangat akhir tu Nabi Adam. Nabi SAW paling awal, kemudian umat dia, kemudian Nabi Isa, dan umatnya umat Nabi Isa, kemudian Musa, dan umatnya umat Musa, sampailah ke atas. Dan adalah tatkala itu telah berkatalah segala mereka itu manusia, melainkan Rasul. Melainkan Rusul. Rusul tu plural bagi Rasul lah. Kalau kitab Jawi, kitab Rumi ditulis Rasul, bukan Rasul, Rusul. Rusul ni Rasul. Plural. Maka di doanya Allahumma sallim sallim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku. Ni selain Nabi. Kita lah. Ya Allah duk mengharapkan kita ni selamat. Sallim sallim. Dan lalulah mereka itu umat manusia tu bersalah-salahan. Bersalah-salahan ni berbeza-beza darjat. Berbeza-beza darjat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Maka dia kata, maka setengahnya seperti kilat yang menyambar. Punya laju lah. Yang paling laju sekali dia tak sebut sini lah. Hak yang kilat menyambar ni nombor 2. Hak nombor 1-nya sekelip mata memandang. Dia kelip je, buka balik, hafal lah. Tu. Hak tu kelajuan Nabi SAW dan orang yang seumpamanya. Yang kedua, kilat yang menyambar. Kilat menyambar cepat kot, tapi lebih lama lagi daripada sekelip mata memandang tu. Dan setengahnya seperti angin. Angin kuat lagi. Di bawah daripada kilat yang menyambar. Dan setengahnya seperti burung terbang. Burung terbang lambat lagi daripada angin. Dan setengahnya seperti kuda berlari, lambat lagi daripada burung terbang. Maka ada yang berjalan, hak berjalan ni lagi lemah, lagi lambat daripada kuda berlari. Ada hak berjalan saja. Maka ada yang mengesok. Mengesok pun ada juga. Mengesok, suster ngesok. Tu lah, ngesok. Rak-ruk. Sampai ke syurga. Orang mengesok ni lah orang yang terakhir masuk syurga. Orang yang terakhir masuk syurga kerana dialah yang paling sangat lambat. Dan setengah daripada manusia tu orang yang gugur kaki seorang ke dalam neraka, iaitu orang tu ahlu kufur, orang yang kafir dengan Allah Taala, dan isyan, orang yang maksiat dengan Allah Taala. Orang yang maksiat dengan Allah Ta'ala, orang yang kafir dengan Allah Ta'ala akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala wal'iyadu billah. Sama ada maksiat itu maksiat dari sudut fiqh ke, maksiat dari sudut tasawuf ke, maksiat dari sudut akidah ke, sama berlaku. Selagi mana tidak sampai tahap kufur, dia jadi maksiat biasalah. Fasik lah dia tu. Maka adalah sirat itu titian yang sangat halus daripada rambut. Satu helai rambut halus dah, halus lagi daripada rambut, dan terlebih tajam daripada pedang. Pedang yang paling tajam, dia tajam lagi. Halus, tajam pula. Tu sirat. Dibentangkan di atas neraka Jahannam sekira-kira kepala api Jahannam itu, lalu di atas sirat qadar 1 mil. 1 mil tu tengoklah Google, M-I-L-E. Tak rasanya tak sampai 1 kilo. Kalau kita katalah 1 mil ni 1 kilo. Maknanya sirat ada di atas neraka. Bawah neraka 1 kilo saja ada dah api neraka. Hak tu kepala dia. Dia panggil hak paling atas kali. Hak paling atas kali berbanding dengan sirat tu 1 kilo bawah je. 1 mil, 1 mil lah, 1 mil. Kalau Arab mil, kalau bahasa orang putih mil.
1 mile tengok Google sehari, 1 mile berapa meter tu. Yang ni nisbah kepada orang kafir. Orang kafir hak tu dekat sangat neraka tu nisbah orang kafir. Dia akan merasakan kehangatan neraka tu sejak jatuh tu sebelum masuk neraka sungguh. Dan orang yang asi, orang yang maksiat, dia pun sama juga macam orang kafir, nisbah 1 mile saja neraka daripada sirat tu. Kepala dia tu, kepala neraka. Neraka paling ujung neraka hak paling ujung. Ini untuk orang kafir dengan orang yang maksiat sahaja. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata, bersalahan orang yang mukmin, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang kamil, yang sempurna. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala kata, mukmin ni ada yang kamil, ada yang tidak kamil. Tidak sempurna, ada yang sempurna. Yang sempurna ialah beriman dengan Allah dan juga melakukan amalan soleh dan diampunkan Allah daripada maksiat yang dia buat. Maka dia masuk syurga. Adapun maksiat, adapun mukmin yang tidak kamil ialah mukmin yang bermaksiat kepada Allah dan tidak diampuni Allah Taala dan masuk neraka. Hak tu mukmin yang tidak kamil, yang tidak sempurna. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka luas ia sirat atas qadar nurnya, nur orang mukmin yang kamil tadi. Tengoklah kalau nur dia terang, seterang-terangnya, maka neraka tidak akan sentuh nur itu. Kalau nur dia tu contoh 500 km. 500 km atas bawah kiri kanan depan belakang. 500 km tu tak akan sentuh dia. Dia akan bawah daripada nur tu. Dan ada pada sirat itu pekait pada tepinya, tepi sirat ada pekait. Pekait tu dia, siapa yang buat pekait tu, siapa yang akan pegang pekait tu? Malaikat. Pekait tu macam kita ambil macam ambil pengepit tu, pengepit yang sini tak tahu pengepit ada tak. Apa nama tu, satu contoh macam satu tongkat lah senang ceritanya. Tongkat ke apa, cocok orang yang duk sedang melalui sirat. Kalau jatuh, kena hak tu jatuh lah. Kita contoh orang duk meniti, orang duk stabilkan diri dia, duk meniti satu jalan tu, tiba-tiba kita cocok dengan tongkat, jatuh orang tu. Situ pun ada juga waktu sirat. Jadi pekait itu kalau kena ke kita, maka jatuh kita. Maka segala orang yang lalu, segala orang yang lalu, yakni lalu sirat itu, masuk ia orang yang lalu kepada sirat, masuk kepada syurga. Masuk syurga bila dah lepas 21,000 tahun ataupun 15,000 tahun ataupun 3,000 tahun, tidak ada masalah belaka, maka selesai masuk syurga. Dan yang tergelincir kakinya, kaki seorang, masuk ia seorang ke dalam neraka, iaitu orang yang kafir jua, kafir i'tiqad, kufur dengan Allah Ta'ala, sama ada kafir i'tiqad ataupun munafik i'tiqad. Munafik i'tiqad zahirnya Islam, tapi hakikat dia kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu orang kafir. Cumanya orang maksiat jatuh juga, cuma tidaklah seteruk orang kafir, sebab orang kafir kekal neraka Allah selama-lamanya. Orang yang maksiat tidak kekal ke neraka Allah selama-lamanya. Itu selesai bab sirat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi wajib kita percayakan pula haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga haud. Telaga haud ni besar. Dia ada timba dia untuk kita minum. Timba dia itu sebanyak bintang di langit. Timba tu lah, ataupun cawan dia tu, cawan untuk ambil air daripada telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebanyak bintang di langit. Punya banyak lah, tersangat banyak, kerana besarnya kolam tu. Yang boleh minum kolam tersebut hanya orang mukmin sahaja, walaupun orang mukmin tersebut maksiat. Orang kafir tak boleh. Jadi orang yang minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasai dahaga selama-lamanya, sehinggalah dia masuk syurga. Begitu juga orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, dia pun tidak akan dibakar di tempat yang dilalui air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin yang masuk neraka tidak akan berasa dahaga. Orang kafir sahaja.
Cuma sakit kena seksa neraka lah pula. Dan kata dia, maka makna haud itu kolam. Kolam lah haud tu. Kita panggil telaga, ikutlah telaga haud. Dan kata Syekh Suhaimi, iaitu haud tu laut di atas bumi yang ditukarkan. Itu ada khilaf lah haud ni apa. Ada kata haud ni kolam, ada kata haud ni ialah air laut bumi yang telah ditukarkan. Yang ditukar jadi air minuman. Dan iaitu bumi itu, bumi yang sangat putih seperti perak, iaitu 4 persegi panjangnya, tiada lebih daripada lintangnya. 4 persegi. 4 persegi ni 4 segi tepak tu lah, lebih kurang itu 4 persegi ni. Tapi setiap segi setiap panjang dan lebar tu panjang lah, bukannya sekecil. 4 persegi kecil lah, tak kecil, besar lah. Berkilo-kilometer. Kemudian dan iaitu 4 persegi dia tu perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan. Sebulan lagi panjang, sebulan lagi lebar. Tu lah perjalanan besarnya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata perjalanan sebulan itu amat harum baunya. Perjalanan sebulan, noktah. Kemudian amat harum baunya, bau telaga haud tu daripada kasturi. Minuman itu lebih wangi daripada kasturi. Kasturi ni wangian-wangi dah. Dia wangi lagi daripada kasturi. Tu. Punya sedapnya tu. Dan bagi haud tu segala warna tiap-tiap minuman yang di dalam syurga. Tiap-tiap warna ni bukan warna sungguh ni, yakni pelbagai minuman dalam syurga ada dalam haud tu. Tiap-tiap warna ni tiap-tiap peseng. Itu. Ataupun bahasa Melayu Inggeris panggil apa? Flying colours. Flying colour. Flying colour tu bukan apa? Cemerlang. Rupanya terjemah cemerlang je. Flying colour tu. Dia dapat keputusan yang flying colours. Ingat menatang apa lah flying colour tu? Terbang warna ke apa? Bukan terbang warna. Cemerlang. Jadi pelbagai minuman syurga tu ada dalam telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang kafir dia dapat. Sebab orang kafir dia akan masuk neraka selama-lamanya. Orang maksiat walaupun dia mukmin. Orang mukmin yang maksiat walaupun dia maksiat tapi tetap akan masuk syurga, cuma lambatlah. Dia pun layak minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni khilaf ulama sebelum sirat ataupun sesudah sirat. Khilaf ulama sebelum sirat ataupun sesudah sirat. Kemudian khilaf ulama pula ada satu ke dua. Ada khilaf pula. Imam Qurtubi kata 2. Selain Qurtubi kata 1. Yang kata 2 tu dah sebelum sirat 1, selepas sirat 1. 2. Tu. Yang kata riwayat kata 1 sirat pula khilaf sama ada sebelum sirat atau selepas sirat. Tu perbahasan panjang lah. Macam mana jadi 1, 2 tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Tu mana dia? Kata setengah. Minuman yang dalam syurga. Dan adalah rasanya, rasa haud itu tiap-tiap rasa buah kayu di dalam syurga. Sedap. Macam-macam buah dalam syurga tu, perasa dia tu ada dalam telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam seolah-olah segala jus-jus yang ada atas dunia ni ada dalam satu periuk ataupun satu bekas untuk kita minum. Sedap. Kata setengahnya harum baunya bau telaga haud tu daripada kasturi dan putih daripada laban. Ada ulama kata warna dia putih. Warna dia putih. Jadi maknanya ginilah tadi tu. Segala warna tu betul lah warna sungguh. Dia lawan bagi warna putih. Sebab segala warna ni kena tengok maksud juga. Kalau dia umum gitu, warna situ makna pelbagai. Sini dia sebab dia nak lawan bagi putih daripada susu ni, makna warna tadi tu warna sungguh. Warna sungguh dan banyak perisa. Gitu. Itu setengah ulama. Setengah ulama kata tak, dia lebih harum daripada kasturi, lagi pula warna dia putih je. Putih tu pula putih daripada susu. Susu putih dah, dia putih lagi.
Tu Dan sejuk daripada embun. Air embun. Air embun sejuk, dia sejuk lagi. Oh, sedap. Nokta. Habis. Tu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah dua saluran yang memacur daripada sungai syurga. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.